Hai, Assalamualaikum anak-anak mak yang selalu dahaga akan kisah-kisah seram sebelum tidur. Malam ni mak ada satu cerita yang agak creepy, tapi santai je, tanpa membuang masa. Anda dah sedia? Macam biasa, tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Nama aku Ira. Aku mempunyai seorang sahabat bernama Zana yang sanggup berkorban apa saja untuk aku. Kami bersahabat sejak tadika sehingga tahun kedua kami di universiti. Ya, kami belajar di tempat yang sama sejak di tadika. Menakjubkan bukan? Cuma di universiti kami tidak sebilik tetapi tetap di hostel yang sama. Dia di tingkat 2 dan aku di tingkat 4. Tidak menjadi masalah bagi kami kerana kami berkongsi hostel yang sama. Tiap waktu aku habiskan masa dengannya, sama ada untuk berhibur atau belajar. Subjek major dan minor kami juga sama. Sudah menjadi rezeki kami untuk terus bersahabat dari kecil hingga dewasa. Kami seboleh-bolehnya mau belajar di kelas tutorial yang sama. Aku dengan dia ibarat kembar yang tak dapat dipisahkan lagi. Semester ketiga kami di kampus, aku masih ingat dengan jelas lagi bagaimana gembiranya dia berlari ke arahku. Waktu tu, aku sedang mengulang kaji pelajaranku di bilik. Ira, dia suka ke aku juga, ujarnya dengan senyuman yang mekar di bibirnya. Masuk kau, Azlan? Ya, dia nak aku terima dia. Dia nak aku jadi teman wanita dia. Perlu ke aku terima? Soalannya membuatku terdiam buat seketika. Aku amat mengenali perangai Azlan. Dia seorang yang perengus dan terkenal dengan sifat Casanovanya. Zana entah gadis yang keberapa dia lamar untuk menjadi kekasihnya. Ira, jawablah aku tanya ni. Zana memandangku dengan mata redupnya. Aku jadi serba salah. Dia tu player lah, Zana. Kau sanggup ke kalau dia permainkan kau? Namun Zana hanya tersenyum manis ke arahku. Sambil memeluk bahuku, dia berjanji yang dia tidak akan membiarkan dirinya dikecewakan Azlan. Kerana dia pasti yang lelaki itu telah berubah baik. Berkali-kali dia meyakinkan aku yang Azlan bukan seorang player lagi. Aku tak tahu kenapa aku tak dapat mempercayainya. Akhirnya, dia bersetuju untuk menjalinkan hubungan dengan Azlan. Senyuman indah sentiasa terlakar di wajahnya selepas itu. Dia betul-betul bahagia dengan Azlan. Namun selepas 3 bulan, dia mula kerap menangis dan pelajarannya terganggu. Azlan curang dan seringkali berseronok dengan perempuan-perempuan lain. Lelaki itu tetap seorang playboy dan takkan pernah cukup dengan seorang gadis. Aku selalu berada di sisi Zana dan menenangkannya. Hampir setiap waktu, dia menangis dan memintaku supaya menemaninya. Aku memujuknya supaya memutuskan hubungan dengan Azlan, tapi dia degil. Tapi aku sayang dia, Ira. Perkataan itu yang dia ulang-ulang, sehingga aku naik muak. Mengapa harus dia menyintai lelaki yang hanya tahu membuatnya sedih dan terseksa? Aku betul-betul tak faham. Kau jangan tinggalkan aku, Ira. Aku ada engkau je sekarang ni. Dan
ini juga yang dia selalu ucapkan pada aku. Air matanya mengalir laju setiap kali dia berkata begitu. Hati aku sakit, pedih. Azlan memang tak guna. Aku takkan meninggalkannya dan akan sentiasa berada di sisinya semasa senang dan susah. Kerana kami dah berjanji, kami sahabat dunia akhirat. Namun, aku tak pernah menyangka yang kata-kataku dia pegang sampai kiamat. Dia benar-benar mahu aku menjadi sahabatnya, dunia dan akhirat. Seminggu selepas tu, Zana dijumpai mati di dalam biliknya. Doktor mengesahkan kepalanya dihentam dengan senjata tumpul berkali-kali. Ketika mayatnya dijumpai, dia sedang tertiarap dengan darah menutupi lantai. Ketika itu, rakan sebiliknya baru pulang dari kelas malam. Tiada siapa pun tahu siapa yang telah membunuh Zana. Semasa melihat Zana, aku pingsan tak sedarkan diri. Selepas aku sedar, aku meraung bagaikan orang gila. Aku tak dapat mengawal perasaanku. Hanya beberapa minit selepas itu, aku mulai tenang selepas ditenangkan dengan bacaan ayat-ayat suci oleh rakan sehostel. Kini sudah seminggu Zana pergi meninggalkan aku, tapi aku tak pernah berasa sunyi. Dia selalu mengunjungiku selepas malam melabuhkan tirai. Aku sangat merindui Zana. Tapi dalam masa yang sama, aku nak dia berhenti berada di sisi aku. Aku tak nak dia muncul di depan mata aku lagi. Malam semalam, dia datang lagi dan berdiri di hujung katil aku. Dengan matanya yang merah, dia merenung tepat ke arahku. Aku tak tahu apa yang dia mahu dari aku. Dia tak bercakap atau bergerak. Dia hanya terpacak di hujung katil dan merenung aku dari tengah malam sehingga subuh. Aku tak dapat tidur. Aku takut. Malam ni, dia pasti akan datang lagi. Perlukah aku tidur di bilik rakanku yang lain? Oh ya, rakan sebilik aku tak dapat melihat Zana. Cuma aku yang dapat melihat dia. Aku rasa bersalah dan malu sebab selalu mengganggu rakan sebilik aku, Dina, untuk ketandas pada setiap malam. Aku tahu dia rimas, tapi dia tak pernah merungut. Aku bersyukur kerana bertemu dengan rakan sebaik dia. Aku nak balik rumah hujung minggu ni. Kau okey ke nanti sorang-sorang? Badanku mula menggigil. Aku tak mampu berseorangan di sini. Namun, akhirnya aku menipu dengan menganggukkan kepalaku. Aku tak mau terus menyusahkannya. Biarlah dia balik kerana ada majlis penting yang dia mesti hadiri. Betul ni. Kau jaga diri tau, Ira. Lusa aku balik. Aku hanya mampu tersenyum pahit. Aku bersendirian di bilik ini. Hujung minggu macam ni, memang ramai yang akan pulang ke rumah masing-masing. Aku juga yang tak dapat pulang kerana kampung halamanku yang jauh. Aku gagahkan diriku. Aku pasang bacaan Yasin setiap malam. Aku tak mahu dia datang menggangguku lagi. Ya, dia tidak berada dalam bilikku selepas aku memasang bacaan ayat suci. Tapi dia terpacak di luar jendela bilik. Dia melayang-layang di luar jendela. Aku menutup rapat langsir kerana tak ingin melihatnya. Wajahnya semakin lama semakin buruk. Bau
baunya semakin lama semakin busuk. Sahabatku dunia akhirat. Aku menekup telinga dengan bantal. Sahabatku dunia Zana akhirat. Tetap mengulang-ulang perkataan itu. Sahabatku dunia akhirat. Kau dah mati, Zana. Jangan ganggu aku lagi. Bagi aku masuk Ira. Kau tak kesiankan aku ke? Aku menggigil teruk. Ya Allah, apa yang harus aku buat sekarang? Sesungguhnya, aku benar-benar tak kuat. Lampu tiba-tiba terpadam. Elektrik terputus. Aku terkejut. Bacaan Yasin sudah tiada. Aku cuba baca sendiri, tapi kerap kali tersasul. Bacaanku entah ke mana. Fikiran aku jadi kosong secara tiba-tiba. Ketika itulah dia menyapa aku dari hujung katil. Aku intai dari balik bantal. Dia sedang tersenyum manis ke arah aku. Tubuhnya dibaluti kain kafan yang dipenuhi tanah dan debu. Ya, itulah pakaiannya sejak seminggu yang lepas. Sejak dia mati dibunuh. Aku menarik selimut dan berselubung di dalamnya. Mulutku terkumat-kamit membaca ayat-ayat kursi, walaupun bacaannya tetap lintang pukang. Dah lama aku tak berbual dengan kau, Ira. Setiap kali aku datang, kau berselubung macam sekarang. Apa yang kau takutkan sangat? Bukalah selimut tu. Pandang aku. Macam yang kita selalu buat sebelum ni. Dia memujukku dengan suara yang berlapis-lapis. Suaranya dan suara garau. Bau busuk. Usah dikata lagi. Memang aku mahu termuntah. Azlan dah mati. Dia terkejut tengok aku. Jatuh dari tingkat 10. Dialah yang bunuh aku malam tu. Sampai hati dia bunuh aku. Aku sunyi, Ira. Sebab tu aku datang bilik kau tiap-tiap malam. Kau tak rindu kat aku? Dadaku turun naik. Rupa-rupanya Azlan yang telah membunuh Zana. Secara tak sedar, air mataku menitis. Aku mula merindui Zana. Kita dah janji nak bersahabat dunia akhirat. Sekarang aku dah arwah. Kau bila lagi? Aku tunggu kau temankan aku kat barzakh, Ira. Aku mula menangis. Teresak-esak. Itu bukan Zana. Zana dah meninggal dunia dan takkan kembali lagi. Ini iblis. Tapi aku tak cukup kuat. Aku tak mampu membuka selimut dan bertentang muka dengannya. Beberapa saat lepas tu, kedengaran bunyi esakan Zana. Dia sedih kerana aku tak mahu menemaninya di alam sana. Kalau kau ada, boleh kita sama-sama macam selalu. Kau tak teringin pakai kain ni ke? Aku benar-benar tak dapat mengawal ketakutan aku lagi. Aku pejamkan mata. Sejurus kemudian, bau busuk lebih kuat menerpa ke rongga pernafasan aku. Aku membuka mata dan ternampak mukanya melekap ke selimut yang menutup muka aku. Jarak muka kami hanya beberapa inci sahaja. Aku rindu kau, Ira. Aku dah tak tahan lagi. Aku buang selimut ke tepi
dan berlari keluar dari bilik. Di luar, suasana terang benderang. Aku ketuk pintu bilik sebelah dan bertamu di sana sehingga pagi. Aku tak berkata apa-apa sepanjang menumpang di situ. Mereka faham dan hanya menenangkan aku yang kelihatan serba tak kena. Akhirnya, aku menceritakan hal ni kepada kedua ibu bapaku. Mereka terus bertindak dengan meminta bantuan seorang ustaz yang mereka kenal untuk mengubati aku. Aku pulang ke rumah selepas malam tu. Pelajaran aku terganggu selama beberapa minggu, tapi keluarga aku sudah menguruskan semuanya dengan pihak universiti. Aku hanya akan kembali setelah pulih. Aku berubat dengan Ustaz Iman selama 3 minggu. Ustaz Iman menceritakan bagaimana aku terkena badi mayat dan semangat aku semakin hilang selepas kematian Zana. Yang mengganggu aku selama ni bukanlah Zana, tapi syaitan iblis. Masakan yang sudah mati boleh kembali mengganggu yang masih hidup. Aku sudah kembali ke kampus. Selepas berubat, aku sudah tak diganggu lagi. Aku bersyukur pada Yang Maha Esa kerana telah menyelamatkan aku. Petang tadi aku pergi ke bilik yang pernah dihuni oleh arwah semasa dia masih hidup. Bilik tu sudah tak berpenghuni lagi selepas kejadian bunuh tu. Tiada siapa yang berani untuk menginap di sini. Aku labuhkan punggung ke birai katil. Bilik ni kosong. Dah hampir 2 bulan Zana meninggal dunia. Semoga Allah menempatkan rohnya dalam kalangan orang yang beriman. Amin. Aku tutup pintu bilik dan bersedia untuk menunaikan solat maghrib. Segala kenangan manis aku dengan Zana takkan pernah aku lupakan. Dia sahabat aku di dunia dan akhirat. Biliknya aku tinggalkan dengan wajah sayu. Satu persatu, anak tangga aku daki. Mahu cepat kembali ke bilik untuk solat. Semasa di tingkat 3, bulu romaku tiba-tiba meremang. Suasana menjadi teramat dingin. Aku rindu kau, Ira. Itu saja kisah untuk malam ni. Kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan komen supaya Mak boleh teruskan kisah-kisah seram selanjutnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.